Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 7. Qala al-musannifu rahimahullah wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Qala wafatu ummihi, kematian bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunya meninggal dunia ketika dalam perjalanan pulang dari Madinah. Ibu Nabi pun meninggal di Madinah. Ayah Nabi di Madinah. Nabi sendiri pun di Madinah. 3 beranak Allah Ta'ala takdirkan meninggal di Madinah. Ada sebuah hadis, sebuah riwayat hadis, kita akan mati di tanah mana yang kita diciptakan. Tanah mana yang Allah Ta'ala ciptakan. Kita dari air yang hina, betul. Nabi Adam dari tanah. Jadi kita ni walaupun daripada percampuran mani ibu ayah, tapi ada juga unsur-unsur tanah. Dari tanah mana Allah Ta'ala proses buat kita jadi mani semua tu, kemudian bertukar jadi segumpal darah, segumpal daging, jadi janin, ada ruh, ada nyawa ni, tak lari daripada unsur tanah. Tanah mana Allah buat kita, di situlah kita akan dikebumikan. Nabi Muhammad, bondanya dan ayahnya rupa-rupanya dari tanah Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar pun dari tanah Madinah. Tanah tu negeri Madinah. Tanah mana? Tangkubuk kita tu lah. Itulah tanah kita. Saya tak tahu saya tanah mana. Kalau saya tanah Langkawi, saya akan meninggal di Langkawi. Orang Langkawi pula, kalau dia tanah Perlis, dia akan meninggal di Perlis. Macam tu. Datuk Dr. Harundin, tanah dia dulu di California. Allah Ta'ala buat dia tu, dia mati di sana. Disimpan di sana. Okay, mak, ayah dan anak, yakni 3 beranak ini, semuanya dicipta di Madinah. Di tempat itulah dikebumikan. Nabi-nabi di mana mereka wafat, habis umur, tentulah pusara mereka. Tak ubah, tak boleh ubah. Kita boleh pindah juga, meninggal di rumah, ke bumi, di tanah perkuburan tepi masjid contohnya. Baik, mak Nabi ini pergi ziarah ayah Nabi di Madinah. Meninggal di Madinah. وقد ذهبت إلى المدينة لزيارة قبر أبيه ومعها جده عبد المطلب. Ibunya pergi ke Madinah untuk menziarahi perkuburan bapanya. Datuknya Abdul Muttalib turut serta dalam perjalanan ini. Tengok nombor 2 di bawah. Ada yang berpendapat baginda bersama ibunya dan Ummu Aiman. Waktu ni nama dia Barakah Al-Habasyiyah. Ummu Aiman ni hamba ayah Nabi. Lepas ayah Nabi wafat, diwarisi oleh Nabi. Selepas kewafatan ibunya, Ummu Aiman membawa baginda pulang ke Mekah. Itu ada pendapat macam tu. Ada pendapat mak Nabi pi dengan Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Mak Nabi pi ziarah usara ayah Nabi di Madinah. Hala nak balik itu, mak Nabi pula sakit, takdir Allah. Dah sampai ajal, mak Nabi meninggal, dikebumikan di satu tempat nama Al-Abwa. Al-Abwa. Mak Nabi pi dengan Tok Wan Nabi, Nabi tak pi. Bila dapat maklumat kata mak Nabi meninggal, Ummu Aiman bawa Nabi pergi Madinah, pergi ziarah. Mana kubur ayah, mana kubur mak. Dekat dekat Abwa. Lepas tu Ummu Aiman
dan Abdul Muttalib pulang semula ke Mekah, bawa Nabi balik Mekah. Ada pendapat Ummu Aiman dari Mekah bawa Nabi pergi Madinah. Ada pendapat Ummu Aiman ni memang dia bersama Nabi, bersama Aminah sendiri. Aminah, Muhammad, Nabi Muhammad dan juga Ummu Aiman dia pergi sekali. Bila mak Nabi meninggal, Ummu Aiman bawa balik Nabi, kemudian dia jadi galang ganti. Dulu mak angkat, dia jadi macam mak betul lah. Bela Nabi dengan penuh kasih sayang. Mak angkat. Bibi. Hamba ayah Nabi. Banyak berjasa kepada Nabi. Ummu Aiman. Salah seorang yang dijanjikan syurga. Nabi pernah kempen. Siapa nak kahwin dengan perempuan ahli syurga, maka kahwinlah dengan Ummu Aiman. Siapa nak kahwin dengan perempuan ahli syurga pun, kahwinlah dengan Ummu Aiman. Memang muka dia gelap. Kulit dia gelap. Maka Zaid bin Harithah nak lah, walaupun dia putih, ni persekufu pasal pernah jadi hamba. Dua-dua maula yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kubur mak Nabi ni ada di Madinah. Tang mana? Abu Waq tu kat mana? Wallahu a'lam. Saudi dia tak buat tanda. Kita duk pergi Madinah, pergi umrah, kita tak pernah pergi ziarah pun kubur mak Nabi. Apa salahnya kalau kita pergi ziarah? Nabi setiap minggu pergi ziarah. Setiap minggu Nabi lapangkan masa ziarah kubur mak dan ayah. Nabi SAW dalam sebuah hadis, Rasulullah kata, istazantu Rabbi. Aku minta izin dekat Tuhan untuk ziarah kubur mak ayahku. Allah izinkan. Allah bagi pergi. Ziarah kubur ni bagus. Dan aku minta izin juga untuk berdoa kepada mereka. Falam yu'zan li. Aku tidak mendapat keizinan. Tidak diberi izin. Aku nak baca doa, Allah tak bagi. Tang ni timbul satu soalan. Kenapa Allah tak benarkan Nabi baca doa? Bila Nabi pergi, Nabi nak ambil lah kesempatan tu berdoa kepada mak ayah. Allah tak bagi. Pergi ziarah boleh. Doa tak boleh. Ada yang kata tak boleh tu pasal mak ayah Nabi tu masuk neraka, mati syirik. Itu kasar. Ahli sunnah wal jamaah dia faham macam ni. Tak perlu doakan sebab mereka mati sebelum Nabi jadi Rasul. Allah tak akan azab. Mereka selamat. Orang yang selamat tak perlu didoakan. Macam kalau anak kita mati, kanak-kanak kan, kanak-kanak mati, kita pergi ziarah kubur budak kecil, tak perlu kita baca doa kat budak tu. Sebab orang yang kanak-kanak belum balik ni sudah ada jaminan syurga. Nak baca doa, ya Allah ampuni dia, sayangi dia, apa lagi? Allah memang ampun dia, Allah memang sayang dia. Budak-budak kecil ni nak baca doa kat orang lainnya, tidak ada keperluan berdoa di situ. Pergi ziarah, sudahlah. Ziarah untuk kita dapat pahala, ziarah untuk membersihkan hati kita, ziarah untuk kita ingat akhirat. Ziarah tu untuk kita. Tak ada keperluan untuk mereka kita nak tolong baca doa, tolong nak hadiah Fatihah. Apanya budak kecil mati 7 tahun mana ada dosa? Macam itulah mak ayah Nabi tak ada dosa. Berdasarkan ayat Quran, wa ma kunna mu'adzibin. Kami tak akan azab mereka. Hatta nab'atha rasula, sehingga kami melantik rasul. Mereka mati awal sebelum dilantik rasul. Mak Nabi mati ketika Nabi baru umur 8 tahun. Hatta nab'atha rasula, sehingga kami lantik kerasulan. Nabi itu memang jadi Nabi lama dah lah, sebelum Nabi Adam lagi. Nabi Muhammad sudah berpangkat Nabi. Tapi tak jadi Rasul lagi. Rasul bila? Umur 40. Hatta nab'atha rasula, sehingga kami lantiknya menjadi Rasul. Hak mati awal-awal Tok Wan Nabi. Hak mati awal ayah Nabi lagi awal. Mak Nabi lagi awal. Tak kena. Wa ma kunna mu'adzibin. Kami tak akan azab. Nak doa buat apa? Cuma dalam hadis tu Nabi menangis. Menangis rindu. Bukan menangis kerana Allah tak bagi baca doa. Nabi taat. Allah kata nak pergi ziarah, pergilah. Jangan baca doa je. Nabi pergi dan Nabi menangis. Sahabat-sahabat Nabi, bila tengok Nabi menangis, sahabat Nabi yang ada di sekeliling itu pun menangis. Ni pun menangis pasal tiru Nabi. Ni pun mana tahu Nabi menangis pasal apa. Dia pun menangis. Tengok Nabi menangis, pakat tiru menangis. Ustaz, kalau doa untuk kanak-kanak yang mati, hak ni boleh kan? Doa ni bagus.
Kita doa kepada mak ayah kanak-kanak tu. Kita jangan doa kat kanak-kanak tu. Kita baca Allahumma ja'alhu, atau ha kalau bayi perempuan, ha. Allahumma ja'alhu, ya Allah jadikanlah dia faratan li abawai, perintis jalan untuk mak ayahnya ke syurga. Anak kunci syurga lah orang panggil. Dia pergi buka lorong, buka jalan untuk memudahkan mak dia ke syurga. Baca doa tu untuk mak ayah dia. Wa afrighis sabra ala qulubihima, ya Allah kau tuang sepenuh-penuhnya kesabaran ke atas hati ibu ayahnya. Doa kat ibu ayah dia, bukan doa kat dia. Baik. Ini di Madinah, tu ada Abwa nama tempat. Saudi tak beritahu tidak, kita boleh pergi ziarah. Depa kalau boleh tu nak tutup. Depa tak nyatakan di mana. Wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinah. Ibunya dikebumikan di Abwa, iaitu sebuah kampung yang terletak di antara Mekah dan Madinah. Kita pun tak tahu di mana, dalam tanah haram Madinah ke ataupun pinggir Madinah ke. Madinah ni dia ada sempadan dia, ada tanah haram, ada tanah halal. Kita tak tahu kat mana. Fahadanathu Ummu Aiman, khadimatu abihi Abdillah. Ummu Aiman, Barakah Al-Habashiyah, menjaga baginda. Beliau merupakan khadam kepada Abdullah, bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafatu jaddihi, datuknya wafat. Jadi duduk dengan mak umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, mak Nabi meninggal dunia. Sebelum tu banyak duduk dengan Halimah As-Sa'diyah. 4 tahun sampai 6 tahun duduk dengan mak meninggal umur 6 tahun. Duduk dengan Tok Wan pula 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, lebih kurang 2 tahun duduk dengan Tok Wan, 8 tahun. 6 ke 7 tahun, 7 ke 8 tahun, 8 tahun Tok Wan mati pula. Ujian. Nabi hidup diuji melihat orang-orang dekat dengan Nabi. Allah ambil seorang. Ayah Nabi tak ada, mak Nabi tak ada, nanti Tok Wan Nabi pula. Lepas tu bila Nabi dah berkahwin, Allah ambil pula pak angkat Nabi, pak saudara Nabi Abu Talib yang banyak berjasa kepada Nabi. Kemudian bila Nabi dapat anak lelaki seorang demi seorang. 3 orang anak Nabi hak lelaki-lelaki tu, Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ada lagi kat sebahagian ulama kata ada lagi anak Nabi nama Tahir, ada lagi nama Mutahhir. Ada yang nama Tayyib, Mutayyib. Khilaf ulama lah. Ada ulama kata hak nama yang saya sebut tadi tu, Tahir, Mutahhir, Tayyib, Mutayyib tu semua tu gelaran kepada Abdullah. Abdullah Al-Tahir, Abdullah Al-Mutahhir, Abdullah Tayyib, Abdullah Al-Mutayyib. Nama Abdullah hak 4 tu bukan nama, hak tu gelar. Ada kata tak, anak Nabi tu asing-asing. Ada yang kembar. Seorang nama Tahir, seorang nama Mutahhir, 2 lelaki kembar meninggal. Tu keluar pula kembar Tayyib seorang lagi nama Mutayyib. Ada yang kata tak, semua tu Abdullah. Tayyib, Mutayyib, Tahir, Mutahhir. Pak ni bukan nama orang, Pak ni gelaran kepada seorang saja anak Nabi yang nama Abdullah. Wallahu a'lam. Kalau kita kira hak ni pun nama juga, mana anak Nabi ramai, 12 orang. Kita duduk tu 7 kan. 7, 8, 9, 10, 11 orang, minta maaf. Tapi yang masyhurnya anak Nabi ni 3 lelaki. Qasim anak sulung Nabi mati kecil-kecil. Baru dapat anak sulung meninggal. Qasim, Abdullah. Abdullah tu dia punya gelaran dia At-Tayyib, Al-Mutayyib, At-Tahir, Al-Mutahhir. Hak ni Nabi paling sayang sekali, Abdullah. Budak baik, budak yang dibaikkan. Budak tahir, suci. Mutahhir, yang disucikan. Meninggal juga. Ibrahim, anak Nabi Ibrahim dengan Maria Al-Qibtiyah.
hamba Nabi, jariah Nabi, meninggal juga di Madinah. Semua meninggal. 4 orang puteri Nabi, 4 orang puteri Nabi pun seorang demi seorang mati depan mata Nabi. Bukan maksud mati depan mata ni Nabi tengok dah. Waktu Nabi masih hidup, mereka meninggal. Nabi pi Badar, isteri Nabi Ruqayyah meninggal. Nabi pi Tabuk, isteri pula dah. Nabi pi Badar, anak perempuan Nabi Ruqayyah meninggal. Nabi pi Tabuk, anak perempuan Nabi Ummu Kulthum meninggal. Dan ketika Nabi ada di Madinah, Sayyidatuna Zainab meninggal. Tinggal seorang je, tunggal anak Nabi. Tinggal anak Nabi seorang je yang tak meninggal, iaitu Sayyidatuna Fatimah. Tu pun Nabi bisik, Nabi kata, nanti malaikat dah bagi tahu, Israel dah bagi tahu, Jibril dah bagi tahu, nanti bila Abah mati, 6 bulan lepas Abah, kamulah Fatimah. Allah Ta'ala ambil seorang demi seorang keluarga Nabi. Yang berbaki hanya Sayyidatuna Fatimah, isteri Sayyidina Ali. Tu pun dia pun tak lama. Lepas Nabi wafat, 6 bulan lepas Nabi wafat, dia pula meninggal dunia. Dia beruntung pasal dia boleh bilang dah Nabi abang, kamu tak lama, 6 bulan lepas kematian aku. Jadi dia boleh duk agak-agak dah Nabi wafat, boleh buat persediaan. 6 bulan lepas tu dia pula. Semua anak-anak Nabi kecuali Sayyidatuna Fatimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Allah ambil Sayyidatuna Khadijah meninggal, isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita mati je lah, ujian. Siapa-siapa yang anak mati, dia tahulah. Dia ada anak mati. Dia ada isteri mati. Dia tahulah kesedihan ini. Dia ada mak mati, ayah mati. Siapa yang tak pernah rasa, dia tak tahu. Siapa bisa rasa, dia tahu. Allah Ta'ala ambil. Allah ambil anak. Ini semua ujian Allah untuk memberi kekuatan. Orang tak kuat tak boleh. Orang kuat saja yang boleh menanggung, sabar, cekal, tabah. Wafatu jaddihi, datuknya wafat. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu akthara min hubbihi li awladihi. Selepas kematian ibu, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Nama apa? Nama Syaibah, kan? Nama asal. Abdul Muttalib amat menyayanginya lebih dari menyayangi anak-anaknya sendiri. Itu Abdul Muttalib. Di rumah ada satu kerusi khas Abdul Muttalib punya. Anak-anak tak berani duduk. Ayah ni pun ni kira tegah, kira cengeng jugalah. Anak-anak takut. Cucu-cucu lain pun takut. Cucu-cucu lain pun takut dekat Abdul Muttalib ni. Tapi dengan Nabi Muhammad, dia angkat Nabi Muhammad tok atas kerusi tersebut. Kerusi khas. Tanda dia menyayangi. Lebih daripada sayang anak. Memanglah Tok Wan sayang cucu lebih daripada anak. Tapi Abdul Muttalib sayang cucu seorang ni melebihi cucu-cucu yang lain. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam. Saya sebut dah dulu, Abdul Muttalib ni dia punya gelarannya mut'imut tuyur wal wuhush. Suka jamu makan burung-burung dan binatang-binatang liar. Dia selalu naik atas bukit Jabal Nur. Bukit yang ada Gua Hira tu, dia tabur makanan kepada burung-burung yang ada di atas bukit tu. Seorang yang sangat pemurah. Dia yang berhadapan dengan Abraha. Dia pergi minta unta. Dia pergi berunding tu minta unta. Dia tak larang, dia tak halang Abraha nak unta Kaabah. Abraha kata, aku nak unta Kaabah ni. Abdul Muttalib kata, aku tuan unta, bagi balik unta aku. Kaabah dia ada tuan dia sendiri. Tuan dia akan jaga. Abraha ni dia bawa bangku dia, bangku raja dia, singgah sana dia bawa dari Yaman pergi ke Mekah. Bila tang mana dia nak berehat, tak bangku tu dia duduk lah. Bila dia tengok muka Abdul Muttalib, dia rasa gerun. Muka Abdul Muttalib ni ada haibah. Dia takut, dia turun duduk atas lantai dan dia persilakan Abdul Muttalib duduk atas bangku dia. Macam tu.
Abraha ni dia ada bangku dia, style punya, cantik punya. Bila Abdul Muttalib main, dia duduk, dia turun duduk bawah, dia persilakan Abdul Muttalib pula duduk atas bangku tu. Orang pun heran lah. Abdul Muttalib pun takut juga dekat ni pun ni, sebab ni pun tentera bergajah. Orang Arab mana bisa tengok gajah. Gajah tak ada di Mekah Madinah. Gajah besar, hijau lagi, takutlah. Tapi Allah jadikan kegerunan. Sebab Abdul Muttalib ini waktu tu dia membawa zuriat Nabi Muhammad. Dia ada haibah dia. Dia ada nur dia. Kemudian nur ni berpindah kepada Abdullah, ayah Nabi. Selepas ayah Nabi berkahwin dengan Aminah, nur ni tak ada arah dekat Abdul Muttalib dan Abdullah. Kemungkinan nur ni sudah masuk cahaya kenabian ni berada dalam kandungan. Lepas dilahirkan, nur itu, cahaya haibah wibawa itu Allah Ta'ala letak pada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Ketika berumur 8 tahun datuknya meninggal dunia, iaitu selepas memelihara cucunya selama 2 tahun. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Talib wa kana syaqiran fawassa'a Allahu rizqahu. Selepas kewafatan datuk, bapa saudaranya iaitu Abu Talib pula memeliharanya. Di sini kita kena tulis Abu Talib pula memeliharanya ni dengan wasiat Abdul Muttalib. Dengan wasiat, biwasiyati jaddihi Abdul Muttalib. Abdul Muttalib sebelum dia nak meninggal dunia, dia tanya anak-anak dia, siapa yang nak ambil alih jaga Muhammad? Siapa? Ui, semua berebut, semua nak. Dia takut semua pakat lepas tangan. Dia tanya anak-anak dia, hak laki lah. Dia ramai kan? 9 orang lah. Abdullah dah meninggal 9 orang. Ada Hamzahnya, ada Abu Lahab, ada Al-Abbas, ada Al-Harith, ada Al-Muqawwim. Macam-macam nama kita dah sebut dah. 9 orang. Campur dengan ayah Nabi 10 lah. Dia tanya anak-anak laki dia 9 orang. Dia takut semua tak boleh harap. Semua nak lepas tangan. Kesian kan? Muhammad kecil lagi, baru lepas tahun. Siapa yang sanggup membelah Muhammad? Ada tak di kalangan hampa 9 orang ni nak belah Muhammad? Semua pakat kata saya berebut. Berebut. Akhirnya terpaksa dia bercadang buat undian. Abdul Muttalib kata tak payah buat undian lah. Nanti aku akan namakan seorang. Aku akan pilih dalam 9 ni siapa yang paling layak, siapa yang penyayang, siapa yang betul-betul boleh harap. Semua nak belah Nabi. Kita teringat balik cerita Maryam dulu kan. Pakat berebut nak belah Maryam. Sampai perlu buat undian. Maryam mak Nabi Isa tu. Ayyuhum yakfulu Maryam. Berebut-rebut mereka. Ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa yang boleh belah Maryam kan? Jadi kisah Nabi-Nabi lain ni ada sambungannya dengan Nabi Muhammad. Itu yang Imam Busiri kata. Wa kullu ayin min rusulillahi muttasili. Saya tak ingat rangkap tu secara jelas. Wa kullu ayin min rusulillah muttasili. Bersambung dengan Nabi Muhammad. Semua kisah ke, cerita mukjizat ke, cerita apa pun mesti sambung dia, ada kaitan dengan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang berebut nak belah Maryam. Pok-pok penakan berebut nak belah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Maryam ni kena buat pertandingan. Wa ma kunta ladaihim, kau tak ada ketika itu wahai Muhammad, id yulquna aqlamahum, ketika mereka melempar pen-pen mereka, ayyuhum yakfulu Maryam, siapa yang berhak bela mengasuh Maryam. Wa ma kunta ladaihim, dan kau tak ada bersama mereka wahai Muhammad. Tapi kau tahu cerita, kau tak wujud zaman tu, kau tahu cerita, mana kau Nabi, kau betul-betul Nabi. Wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun, ketika mereka berkebut-kebut, bertengkar nak memelihara Maryam. Itu cerita Maryam. Cerita Nabi Muhammad macam tu, pak menakan ni sampai nak bergaduh. Aku lebih layak, aku lebih tua, aku lebih senior. Abdul Muttalib kata sahabat,
Mungkin dia minta petunjuk Allah. Mungkin dia berdoa di Kaabah. Tak tahulah. Dia kata nanti aku akan sebut nama orang tu lah yang layak. Beberapa hari kemudian, Abdul Muttalib buat satu wasiat. Dia panggil anak-anak dia. Dia kata, sekiranya aku mati, hampa jangan gaduh. Hidup elok-elok. Jaga keluarga ni. Oleh kerana hampa semua nak bela Muhammad, aku pilih seorang. Iaitu Abu Talib. Bapa Sayyidina Ali, Abu Talib. Orang terkejut lah pasal dia susah. Dia nak bela anak dia makan pun dia bukan apa ada duit. Anak ramai, zu'iyal. Abu Talib ni zu'iyal. Dia ni tanggungan dia, anak ramai. Duit sikit. Anak ramai. Macam mana nak pergi tambah anak seorang lagi pula? Orang pakai heran. Tapi Abdul Muttalib dah buat keputusan, mu'tamad, Muhammad akan duduk dengan Abu Talib. Dia pun kata dia anak ramai. Duit sikit. Kami kaya. Abu Lahab kaya. Al-Abbas pun hidup mewah juga kan. Sayyidina Hamzah tak boleh lah sebab dia tua 2 tahun daripada Nabi. Dia baru, kalau Nabi 8 tahun, dia baru 10 tahun. Tak sesuai pula kan. Dia pun nak bela juga. Tak sesuai sangat. Sayyidina Hamzah tua sikit pada Nabi. Nabi 8 tahun, Sayyidina Hamzah lah 10 tahun. Jadi rupa-rupanya ada hikmah. Allah pilih Abu Talib ni memang dia orang susah. Bila Nabi duduk dengan dia, fawassa'allah. Allah murahkan rezeki. Asbab dia bela Nabi. Bela orang baik, Allah murah rezeki. Sungguh. Bela orang baik, Allah murah rezeki. Saya pernah bercakap di satu tempat. Saya cerita dalam satu kuliah, saya cerita macam ni. Ada seorang lelaki, dia kerja meniaga, perniagaan bisnes. Adik dia tak kerja. Adik dia duduk mengaji dengan Nabi, duduk follow Nabi, duduk ikuti kuliah Nabi. Adik dia 2 orang lelaki. Akhan, 2 orang bersaudara. Yang abang ni berbanting tulang, penat, lelah, cari duit. Adik ni relax lah, tak kerja. Mungkin mak ni mungkin ayah ni mati, mak ni pun aja ada nak sara keluarga. Abang ni penatlah kerja. Adik ni tak mau kerja, abang ni suruh kerja juga, tak mau kerja. Kerjalah, tak mau kerja langsung. Adik ni koklah kerja part time ke apa, tak mau. Nak mengaji dengan Nabi je. Akhirnya abang ni berasa hati, abang ni pergi jumpa Nabi SAW. Abang ni kata, saya ni duk sara keluarga. Mak, adik saya besar dah. Saya suruhlah dia kerja. Dia tak mau kerja. Dia kira nak mengaji. Nak main jumpa Nabi. Pagi, petang, malam. Berjemaah. Hadir kuliah. Dia betul-betul mengaji. Nabi kata biar pergi kat dia lah. Dia pun kerja juga. Kerja dia mengaji. Kerja kamu cari nafkah, cari duit. Dan ada satu perkataan Nabi cakap tu sangat menyentuh hati lelaki ni. Nabi kata, la'allaka. Boleh jadi kamu ruziqta minhu. Boleh jadi Allah murahkan rezeki kamu. Asbab kamu cari duit, kamu meniaga, Allah majukan perniagaan kamu satu hari nanti. La'allaka, boleh jadi satu hari nanti kamu akan kaya. Pasal apa tau? Pasal kamu duk cari duit. Kamu duk jamu makan adik kamu. Adik kamu ni talibul ilm. Dia menuntut ilmu dengan bersungguh-sungguh. Aku tengok dia bukan mengaji biasa, dia mengaji sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni ada benda kena tulis, ada benda kena hafal. Kalau mengaji sungguh-sungguh, adik kamu jadi alim, dia mengaji sungguh-sungguh, kamu duk kerja penat lelah, tak apalah. Ada saham dia di akhirat. Ada syafaat adik kepada abang. Allah akan ruziqta minhu. Allah murahkan rezeki kamu. Kerana dia. Dan memang betul. Akhirnya dia pun lega sikit. Allah majukan perniagaan dia, tambah duit dia, kaya dia. Saya cakap di satu tempat, siapa-siapa yang kaya ni, ada budak potensi, mengaji pandai, nampak pandai, rajin. Tapi daripada keluarga yang susah. Tuan-tuan cari sekolah-sekolah, pondok-pondok, budak ni pandai, ada potensi tapi bermasalah kewangan. Dia nak mengaji, tapi yuran mak pak dia tersangkut, tak boleh bayar. Tuan-tuan cari, tuan-tuan jadikan anak angkat. Tuan-tuan sponsor dia mengaji. Kalau tuan-tuan berniaga, tuan-tuan tengok kesan. Mesti la'allaka ruziqta minhu. Boleh jadi kamu maju perniagaan pasal kamu bela dia. Abu Talib ni anak ramai, zu'iyal, tanggungan ramai.
Nak bela anak sendiri pun macam tak mampu nak jamu makan. Tambah lagi Nabi Muhammad. Memang dia nak. Tapi dia pun fikir macam mana nak, memang nak. Abdul Muttalib buat wasiat. Muhammad dibela oleh Abu Talib. Abang-abang hak lain kata, ish, macam tak relevan lah. Tapi rupa-rupanya dengan sebab dia bela Nabi Muhammad, Allah murahkan rezeki dia. Kita boleh buat anak angkat. Anak angkat tak mesti duduk dengan kita. Kita taja pengajian. Membantu penuntut ilmu ini, tambah-tambah yang ada potensi untuk masa depan. Tak tahulah, kita nampak lah yang pandai, yang akan jadi ulama, yang akan jadi penulis, yang akan menjadi pendakwa. Oh, betapa besarnya pahala dan Allah akan murahkan rezeki. Ruziqta minhu, la'allaka ruziqta minhu. Boleh jadi kaya kamu asbab dia. Boleh jadi murah rezeki kamu berasbabkan kamu bela dia. Kamu tolong bayar yuran dekat dia. Kamu taja dia. Begitu. Kita baca ni, tengok macam mana. Selepas kewafatan Datuk, bapa saudaranya Abu Talib pula memeliharanya dengan wasiat. Tuan Nabi mewasiatkan kepada dia, dia kena bela. Abu Talib seorang yang tidak berada, miskin lah kita panggil. Syakir atau Syuqair ni orang tak ada duit. Fawassa'allahu rizqahu, lalu Allah meluaskan rezekinya. Dan Nabi Muhammad ni bila duduk dengan Abdul Muttalib bukan duduk makan saja. Nabi Muhammad rajin bantu dia berniaga, kan? Nabi Muhammad juga waktu itulah mula membela kambing. Bantu-bantu Abdul Muttalib, duduk dengan orang, kena tolonglah, tak duduk saja. Nabi Muhammad dapatlah upah, beberapa upah bela kambing, kan? Jaga kambing orang, berniaga, tolong. Kecil-kecil lagi dah pandai cari duit dah. Kecil-kecil lagi pandai cari duit dah. Memang mereka punya keluarga tu keluarga perniagaan. Bakat dalam berniaga. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qanitan bima qassamahu Allah wa yassarah. Dalam jagaan Abu Talib, baginda sentiasa merasa cukup, yakni qanaah dengan segala rezeki yang dikurniakan Allah untuk dirinya. Duduk dengan Abu Talib ni Nabi, yalah apa orang jamu makan-makanlah. Contoh kita macam lok kerin ke, telur masin ke, kicap saja kan, Nabi tak kira bab-bab makan ni. Janji ada rezeki makan, dan Nabi banyak tolong, bantu Abdul Muttalib. Allah luaskan rezeki Abdul Muttalib. Nabi tak buat manja lah. Ada orang jenis manja no. Dia anak manja, dia masuk asrama payah. Asrama payah. Orang buat gulai, dia kata tak ada kicap. Bagi kicap, nak sos pula. Ni jenis manja. Kita jangan latih anak kita jadi manja. Ada tu setengah tu makan ayam je. Tak tahulah dia allergic ke apa, boleh makan ayam. Ikan tak mau makan, ayam je. Ayam. Telur apa pun tak mau, ayam lah. Hari-hari ayam. Jenuh. Kena kita ibu bapa ni kena latih anak kita ni bagi keras sikit. Bagi keras sikit. Senang nak mengaji, nak besar senang. Nabi apa dah Nabi makan. Bila Nabi dah besar, Nabi pernah pergi rumah orang. Orang ni selalu panggil Nabi, mai rumah saya, jemput mai rumah saya, mai rumah saya. Nabi sibuk. Nabi kata nanti saya lapang, saya pergi. Hari itu Nabi lapang, Nabi pergi rumah dia. Dia terkejut. Di rumah dia tak ada lauk. Ada roti ya, lauk tak ada. Nabi mai dah. Jemput Nabi masuk. Dia duk panggil Nabi mai, Nabi mai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Rasulullah mai. Kita tak ada makanan. Makanan adalah roti. Roti saja-saja. Lauk tak ada. Tak ada gulai daging cincang ke apa ke, tak ada. Telur goreng ke, tak ada. Apa pun tak ada. Habis tak ada pun, orang Arab roti dicicah minyak zaitun, okey jugalah. Zaitun, za'atar, susu sikit, laban, apa tairu, susu masam ke kan. Zaitun ke. Tak ada apa. Dan Nabi mai persila masuk, takkan nak bagi roti saja. Dia tuang cuka. Ni roti cicah dengan cuka. Dia pun malu, tak tahu nak buat macam mana. Roti ni takkan nak makan roti kering saja, kena cicah.
Cica ngapa? Dia tengok di dapur, bini dia kata, cuka dah, cuka. Tak sesuai kok roti cica cuka. Buh biah, buh hidang kat Nabi dengan tersipu-sipu, malu. Rasa malu dekat Nabi, takkan roti makan dengan cuka, tapi macam mana nak buat ni? Nabi makan, apa dah. Tak payah ada susah, apa dah. Nabi ambil roti, Nabi cica cuka, Nabi makan. Nabi puji pula. Nabi kata, ni'mal udum al-khal, sebaik-baik lauk cuka. Bukan perli. Dengan hati yang ikhlas. Inilah lauk terbaik. Ni'mal udum. Sebaik-baik lauk al-khal cuka. Tuan-tuan bayangkan, kalau kita pergi rumah orang tu ada nasi je. Lepas tu ada kicapnya. Dia main bagi kat kita, ni nasi, ni kicap. Apa lauk pun tak ada. Lauk ikan kering tak ada. Lauk pekasam lagi tak ada lah. Apa pun tak ada. Ada nasi dengan kicap. Balun kita kata sebaik-baik lauk ialah kicap. No? Nabi kata sebaik-baik lauk cuka. Rupa-rupanya bila Nabi cakap, dia jadi baik betul yo. Memang secara ilmiahnya cuka ni baik. Cuka kurma lah, cuka tin, cuka zait, cuka apa lagi orang buat? Hak masak-masak cuka zaitun tak ada kan? Cuka tin. Dia boleh potong kolesterol, dia baik untuk kesihatan. Jadi Nabi sentiasa merasa cukup dengan segala rezeki yang dikurniakan Allah untuk dirinya. Nabi duduk dengan ibu susu Halimah. Nabi minum susu belah kanannya. Sebab Halimah pun ada anak. Dia tak minum belah kiri. Dia jenis Rasulullah ni jenis apa orang panggil? Ingat orang belakang sama. Nak makan ke nak minum apa dia jenis. Kalau budak-budak lain, budak laki pula minum kuat. Nabi ni jenis ingat. Kalau ada apa-apa Nabi bahagi, Nabi share. Minum susu pun minum belah kanan. Minum cukup-cukup saja, tak sampai kenyang. Sebab ni pun ada anak. Thuaibah ada anak. Halimah ada anak dia sendiri. Anak Halimah yang saya ingat ni ada nama perempuan, anak Halimah. Anak Halimah nama Syaima. Baby dia Syaima. Macam sebaya dengan Rasulullah lah. Perempuan tu Syaima. Baik. Ra'yuhu al-ghanam. Ini memelihara kambing. Duduk dengan Abu Talib. Nabi bantu. 8 tahun dah mula dah bela kambing. Anak kita 8 tahun tak erti buat apa lagi. Kira kayu basikal je. Hak pandai sikit naik motor. Kira duk minta duit kat mak. Kadang dah bermisai berjanggut dah duk minta duit kat mak lagi. Minta duit nak buh minyak motor. Nak merepit sana sini. Tak erti apa lagi. Nabi 8 tahun dah berniaga, dah bela kambing. Kambing susah nak bela. Nabi cakap lah tu. Ra'yuhu al-ghanam, memelihara kambing. Wa safratuhu al-ula ila Syam, dan musafir pertama kali ke Syam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanam li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Semasa kanak-kanak baginda memelihara kambing penduduk Mekah dengan mendapat upah yang dapat menyara kehidupannya. Cerita bela kambing juga cerita ada majlis parti, biasanya ada muzik, ada orang menari. Satu malam tu Nabi bela kambing. Bela kambing sampai malam tu. Jaga kambing orang malam-malam pun jaga lagi. Bela atas bukit. Di Mekah ni nak cari rumput kena naik bukit. Bawa kambing naik bukit semua. Kira kuat lah Nabi kita. 8 tahun mana kira kuat lah. Boleh naik bukit lagi. Apa kambing. Ada satu malam tu Nabi kita dengar bunyi muzik. Ada orang buat kera'ian, kenduri. Ada muzik-muzik apa semua. Nabi teringin nak pergi tengok. Dengar-dengar dah tapi tak tengok. Nabi tak biasa tengok orang menari ni, tak biasa tengok. Nabi kata best menari. Nabi kata dekat kawan Nabi 2 orang. Nabi kata hang tolong tengok sat kambing aku ni. Hang tolong tengok sat. Kambing ni kambing orang, aku tolong jaga. Hang tolong tengok sat. Aku nak pergi tengok ni pun farm fair ke apa tu. Kawan Nabi pun sanggup. Tak apa pergi lah. Aku biasa dah pergi. Hang tak biasa lagi pergi lah. Nabi pergi berjalan. Tak sampai tempat tu. Di tepi-tepi jalan tu Nabi rasa mengantuk. Sangat-sangat mengantuk. Nabi pun tidur tepi jalan. Tidur tepi jalan. Pagi esok baru jaga. Memang subuh memang tak mayang lah. Belum ada lagi syariat salat. Budak-budak lagi. Nabi tidur sampai pagi ni cerah matahari menderang lah.
Baru Nabi jaga juga. Ya Allah, aku tidur malam, pagi ni baru jaga. 2 kali kata Nabi, peristiwa yang serupa. Dengar bunyi-bunyi muzik ujung-ujung kampung, teringin nak pi. Allah tak bagi pi, Allah bagi mengantuk. Mata Nabi mengantuk, tak tahan daulat, tidur tepi jalan. Itu cerita belah kambing. Nabi ada kawan Nabi yang sama-sama belah kambing dengan Nabi. Dapatlah upah. Dengan mendapat upah yang dapat menyara kehidupannya dan kehidupan keluarga Abu Talib. Belah kambing ini ialah daurah, satu kursus daurah tarbawiyah, satu daurah, satu kursus intensif untuk menguji kesabaran. Daurah kursus kepimpinan, daurah pendidikan. Banyak ilmu yang Allah nak ajak dengan membela kambing itu. Sabar, penyayang, amanah. Bela kambing orang ni banyak ekor. Kalau 100 ekor, kalau Nabi tak amanah jual seekor, tinggal 99. Kadang-kadang tuan tak sedar. Bila banyak ni tak sedar. Menguji kesabaran, keikhlasan, kejujuran. Kambing orang tak boleh jual. Ni hak orang, saya jaga saja. Macam tu. Dan kambing ni jangan makan pokok-pokok orang, jaga bagi elok. Memelihara binatang ni, orang yang boleh memelihara binatang dengan baik ni, maka dia ada bakat kepimpinan. Dia seorang yang sabar. Payah saya pun tak pernah bela kambing. Bahkan disebut ma min nabiyyin illa qad ra'al ghanam dalam sebuah hadis. Atau kama qala, tidak ada seorang nabi pun melainkan Allah khususkan mereka dengan membela kambing. Semua nabi-nabi biasa pernah membela kambing. Jadi siapa bela kambing ni kira baguslah. Siapa bela kambing ni dia tahulah apa yang kita cerita ni, kita cakapnya. Orang yang bela berpengalaman, dia tahu betapa susahnya, kena sabar, kena sayang, ada hati, bela dengan penuh hati. Kalau tidak, mati kambing tu. Kalau tidak mati, tak kena. Orang tua-tua kata apa? Raksi. Raksi tu makna dia bela dengan penuh kasih sayang. Dia ambil berat, dia tengok makan minum dia apa semua bagi cukup. Kandang pun ada cara nak buat. Kena belajar lah. Bukan boleh bela buta macam tu. Kena belajar. Bela dengan hati. Kalau tak reti, pakai matilah kambing-kambing tu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama kita baca salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.